Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Satu lagi isu hangat dipetik daripada Malaysia kini yang pasti menggemparkan seluruh Malaysia, terutamanya kabinet di dalam kepimpinan Kerajaan Perpaduan. Artikel daripada Malaysia kini, Lock didakwa hadiri jamuan makan kongsi gelap, Lip Eng beri penjelasan. Satu catatan di saluran Telegram edisi siasat mendakwa Setiausaha Agung DAP Anthony Lock menghadiri sebuah jamuan makan malam geng kongsi gelap awal bulan ini. Bagaimanapun ahli Parlimen Kepong Lim Lip Eng yang turut hadir pada majlis itu memberitahu Malaysia kini bahawa majlis itu sebenarnya adalah makan malam bagi mengumpul dana yang dianjurkan oleh sebuah persatuan perdagangan yang berdaftar. Ahli Parlimen DAP itu berkata, majlis makan malam tersebut diadakan di sebuah dewan sempena sambutan Tahun Baharu Cina. Adakah salah saya terima jemputan untuk menghadiri jamuan makan malam? Soalnya. Sebelum ini, Akbar Sin Chiu melaporkan bahawa majlis makan malam pada 3 Mac itu dianjurkan oleh sebuah persatuan perdagangan dan industri bagi mengutip dana yang bertujuan untuk membina sebuah bangunan. Adalah juga dilaporkan bahawa Lock telah menderma RM40,000 manakala Lim dan pengerusi DAP wilayah Persekutuan Tan Kok Wai menyumbang RM5,000 setiap seorang. Turut hadir adalah Adun DAP Wong Siuki Seri Kembangan, Yu Jia Haur Teratai, dan Ong Chun Wei Balakong. Edisi siasat juga memuatkan klip 44 saat majlis itu dan mendakwa ia adalah jamuan makan malam geng 04 dengan logo kumpulan itu turut dipaparkan. Geng 04 buat jamuan makan malam besar-besar, siap tayang logo kongsi gelap depa. Tengok-tengok ahli politik DAP ramai-ramai kat situ, termasuk Menteri Pengangkutan Anthony Lock. Malaysia Madani. Edisi siasat sering mendedahkan dokumen bocor serta dakwaan penyalahgunaan dan rasuah berkaitan polis dan jabatan kerajaan yang lain. Logo pada spanduk di belakang pentas tersebut mempunyai sedikit persamaan dengan salah satu daripada 49 logo geng yang diterbitkan oleh polis pada 2013. Malaysia kini juga sedang menghubungi Lock untuk mendapatkan ulasannya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua, berkaitan dengan kenyataan Muhyiddin Yassin sebelum ini yang mengesahkan bekas Presiden muda ataupun ahli Parlimen Muar Syed Saddiq yang akan menyertai jelajah Perikatan Nasional. Timbul persoalan, adakah Syed Saddiq akan masuk di dalam gabungan itu? Walaupun kita tahu Syed Saddiq memang adalah seorang ahli politik yang pro Perikatan Nasional. Nah, tuan-tuan dan puan, apa sebenarnya tujuan ataupun apa sebenarnya sebab Syed Saddiq menyertai jelajah PN itu? Walhal dalam masa yang sama, Parti Muda tidak sama sekali akan menyertai jelajah itu. Dan kita boleh kata mungkin ini adalah keputusan individu MP Muar itu. Sebelum ini, selepas Syed Saddiq yang menarik sokongan daripada Kerajaan Perpaduan, ada juga yang mengecam Syed Saddiq kenapa beliau menarik sokongan, sedangkan beliau perlu ada yang berkata relevan untuk beliau berada dalam kerajaan berbanding pembangkang. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, satu artikel daripada FMT, Jelajah PN, platform Syed Saddiq tonjol diri, kata penganalisis. Adakah ini jalan terakhir Syed Saddiq untuk menonjolkan diri? Sedangkan dalam masa yang sama, kita tahu keputusan mahkamah 7 tahun penjara terhadap MP Muar itu, 7 tahun kalau tak silap, dan denda 10 juta serta 2 sebatan. Namun saudara-saudara, di dalam artikel ini, kata penganalisis,
Jelajah PN platform Syed Saddiq tonjol diri. Langkah menggunakan platform PN mungkin cara selamat bagi bekas presiden muda itu untuk menjadi kembali relevan. Seperti yang kita tahu juga, Syed Saddiq telah meletakkan jawatan sebagai presiden muda. Penganalisis berpendapat penyertaan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dalam siri Jelajah PN ke seluruh negara mungkin antara usahanya untuk menonjolkan dirinya semula dalam persada politik. Salawati Mat Basir daripada Universiti Kebangsaan Malaysia berkata, langkah menggunakan platform PN mungkin cara selamat bagi bekas presiden muda itu untuk menjadi kembali relevan setelah dilihat semakin diketepikan dalam pelbagai isu. Beliau berbakat tetapi terlalu gairah dan tidak berhati-hati semasa jadi menteri, maka nasibnya menjadi malang. Selepas itu, mungkin satu-satunya cara selamat untuk Syed Saddiq menonjolkan kembali dirinya adalah bersama PN. Tapi dalam masa yang sama, kenyataan ataupun apa yang dinyatakan oleh penganalisis ini, satu-satunya cara selamat untuk Syed Saddiq menonjolkan kembali dirinya adalah bersama PN. Bila saya ingat bersama PN, pengurusi PN hari ini juga berhadapan dengan keputusan mahkamah, berhadapan dengan kes mahkamah. Begitu juga Syed Saddiq. Bagaimana penilaian rakyat penyokong PN selepas melihat Syed Saddiq yang menyertai jelajah PN, namun dalam masa yang sama pengurusinya sendiri berhadapan dengan kes mahkamah, begitu juga Syed Saddiq. Itu hanya pendapat saya. Dalam artikel ini menyebut tidak salah, cuma kita tunggu sama ada rakyat mau dengar atau tidak, katanya kepada FMT. Bagaimanapun katanya, Syed Saddiq sebenarnya telah terlepas peluang memenangi hati rakyat yang kini mahukan penyelesaian sesuatu isu, bukan sekadar penjelasan. Pada masa ini orang cuma nak lihat apa tindakan kerajaan dalam menangani kos sara hidup. Buang masa menjelajah sahaja kalau rakyat tak datang, katanya. Sementara itu, Azmi Hasan daripada Akademi Nusantara berkata, langkah menyertai jelajah PN tidak akan memberikan nafas baharu buat Syed Saddiq, namun mampu mewujudkan situasi menang-menang antara muda dan PN. Hal ini kerana parti itu memerlukan dukungan gabungan yang kuat setelah ditolak oleh PH, katanya. Tak banyak pilihan muda untuk memilih sertai jelajah PN ini. Dalam hal ini, muda akan mendapat sokongan PN. Begitu juga PN yang sukar untuk menarik pengundi bukan Melayu akan dibantu muda. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.